Okey, cuba buka. Wa bi ilahi qala hadatsana Hannadun qala hadatsana Asbat bin Muhammad an al-A'mash bi hadzal isnad nahwah. Maka dibawakan sanad yang lain dengan matan yang lebih kurang sama. Cuma dalam sanad ini perbezaan perkataan adalah bainal abdi wa bainas syirki. Perbezaan di antara seorang hamba dan juga syirik ataupun kufur. Tarkus solah adalah meninggalkan solat. Maka tidak sepatutnya meninggalkan solat pada apa jua situasi dan keadaan. Sebab itu kalaulah seseorang itu dia tak boleh solat berdiri, maka boleh solat duduk. Apabila tak boleh solat duduk, maka boleh solat baring. Jika tak boleh solat baring, maka boleh bersolat dalam keadaan hatta isyarat sekalipun. Baca hadza hadisun, baca. Perawi yang bernama Abu Sufyan namanya adalah Talha bin Nafi'. Riwayat 2617. Terus daripada Jabir radhiyallahu ta'ala beliau berkata Nabi SAW bersabda, bainal abdi, perbezaan di antara seorang hamba dan juga kufur adalah tarkus solah, meninggalkan solat. Seseorang yang beriman, yang Islam pada waktu itu tidak akan meninggalkan solat. Maka ini adalah penjelasan yang Nabi SAW berikan. Hadza hadithun hasanun sahih, dan Abu Zubair namanya adalah Muhammad bin Muslim bin Tadrus. Riwayat 2618. Teruskan. Maka sabda Nabi SAW, sanad yang panjang, sabda Nabi SAW, al-ahdu, perjanjian di antara kami dan juga di antara mereka, di antara orang Islam dan bukan Islam, adalah as-salah, berkenaan tentang solat. Faman tarakaha, barang siapa yang pada waktu itu meninggalkan solat, lagi-lagi dalam keadaan engkar, dalam keadaan dia tidak menerima kewajipan solat, faqad kafar, maka sebenarnya dia boleh tergolong di kalangan kufur. Kalaulah dia meninggalkan solat dalam keadaan engkar, maka dia boleh jadi kufur. Tapi kalaulah dia meninggalkan solat dalam keadaan tahawunan, mengambil ringan, dan pada waktu itu tidak mengambil berat tentang solat, maka tidaklah jatuh sebagai kufur. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Anas Abdullah bin Abbas. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih gharib. Riwayat 2619. Teruskan. Maka daripada Syakir Al-Uqaili rahimahullah, daripada Abdullah bin Syakir Al-Uqaili rahimahullah, beliau berkata, adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mal, mereka tidak menganggap sesuatu amalan pun tarkuhu, yang mana meninggalkannya boleh menjadi kufur, kecuali solat. Solat pada waktu itu para sahabat sangat-sangat ambil berat, sehingga orang yang tidak solat pada waktu itu mereka anggap melakukan perbuatan kufur. Sebab itu zaman Nabi orang munafik pun pada waktu itu solat. Bahkan bukan sekadar solat, mereka solat berjemaah. Bab yang ke-10, riwayat 2620. Teruskan. Daripada pakcik Nabi Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguh beliau telah mendengar Nabi SAW bersabda, "Zaqa, telah merasa, ta'mal iman, kemanisan iman." Siapa yang boleh merasai kemanisan iman? Yang pertama, man radiya billahi rabba, seseorang yang reda Allah sebagai Tuhannya. Maka kalaulah seseorang itu benar-benar reda Allah adalah Tuhannya, Islam adalah agamanya, Nabi Muhammad adalah nabinya, dia benar-benar pada waktu itu redha, dan pada waktu itu tidak mempertikaikan,
maka nescaya dia akan dapat merasakan kemanisan iman. Riwayat 2621, teruskan. Maka sabda Nabi SAW, hadis Anas bin Malik, thalathun, 3 golongan ataupun 3 sifat. Man kunna, seseorang yang mana ketiga-tiga sifat ini ada padanya, wajada bihinna, maka dia akan mendapati dengan 3 sifat ini kemanisan iman. Kemanisan iman dia akan dapat. Maka apakah 3 sifat ini? Yang pertama, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Seseorang yang mana Allah dan Rasul dia lebih cinta daripada segala-galanya. Maka seseorang yang boleh mencintai Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya, maka itu adalah antara orang yang akan dapat merasai kemanisan iman. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'at, dia menyukai seseorang dan tidaklah dia suka seseorang itu kecuali hanya kerana Allah. Maka mencintai dan menyukai seseorang hanya semata-mata kerana Allah pun menjadi penyebab kepada seseorang itu boleh merasai kemanisan iman. Dan yang ketiga, wa an yakraha, dia benci dan tidak suka untuk kembali kepada kekufuran ba'da, selepas daripada idh anqadhahu Allah, Allah telah menyelamatkannya daripada kekufuran, kama, sebagaimana yakrahu, dia tidak suka dan benci untuk dicampakkan ke dalam api. Maka apakah 3 sifat yang kalaulah seseorang itu ada, maka dia akan merasai kemanisan iman? Yang pertama, dia mencintai Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Yang kedua, pada waktu itu dia tidak menyukai seseorang kecuali hanya kerana Allah. Dan yang ketiga, dia tidak suka kembali kepada kekufuran ataupun perbuatan kekufuran, sebagaimana seseorang manusia itu dia memang tak suka untuk dicampakkan ke dalam api. Maka inilah ciri-ciri orang yang merasai kemanisan iman, sabda Nabi. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih dan sungguh telah meriwayatkannya Qatadah daripada Anas bin Malik daripada Nabi SAW. Bab yang ke-11, yang mana Nabi SAW bersabda, la yazni zani, tidaklah seseorang yang sedang berzina pada waktu itu dia mempunyai iman. Seseorang yang berzina, maka pada waktu itu iman akan terkeluar daripada diri dia. Riwayat yang ke-2622. Terus, sabda Nabi SAW, la yazni zani, tidaklah seseorang itu melakukan zina, al-a'yadzubillah, moga Allah pelihara dan jauhkan setiap daripada kita, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman. Tidak mungkin seseorang yang sedang berzina pada waktu itu iman ada bersama dengannya. Wala yasriqus sariq, dan tidaklah seseorang itu mencuri, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman. Walakinna, dan akan tetapi, at-taubata, pintu taubat, ma'rudatun, sentiasa ditawarkan dan dibuka untuknya. Selagi mana belum datangnya sakarat, selagi mana belum datangnya kematian, maka pada waktu itu Allah akan terima taubatnya. Cuma seseorang yang sedang mencuri, iman akan keluar daripada dirinya. Seseorang yang sedang berzina, iman akan keluar daripada dirinya. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Abbas, Aisyah, Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhum. Hadis Abu Hurairah adalah hadis yang hasan gharib sahih daripada sanad ini. Riwayat yang ke-2623 menceritakan seseorang yang melakukan dosa-dosa yang disebutkan tadi, iman akan keluar daripada dirinya. Terus, wa qadruya, maka diriwayatkan daripada Abu Hurairah daripada Nabi SAW, baginda bersabda, idza zanal abdu, bila seseorang itu berzina, kharaja minhul iman, iman akan keluar daripada dirinya. Fakana, maka adalah iman, fauqa ra'sih, berada di atas kepalanya, kadzullah, seperti mana naungan awan. Maksudnya iman tak nak berada dalam diri orang yang melakukan zina. Iman
tak nak berada dalam diri seseorang yang sedang mencuri. Kalaulah dia bertaubat, maka alhamdulillah. Tapi kalaulah dia tidak sempat bertaubat, na'udzubillah, moga Allah pelihara dan jauhkan. Fa idza kharaja, maka apabila dia telah keluar daripada amalan tersebut, perbuatan tersebut, dalam kurungan bermaksud dia bertaubat. Apabila dia bertaubat daripada perbuatan tersebut, ada ilaihil iman, iman akan kembali kepadanya. Waruya, dan diriwayatkan daripada Abu Ja'far Muhammad bin Ali, sesungguhnya beliau telah berkata berkenaan tentang hadis ini, seseorang yang mana iman keluar daripada dirinya, khurujun anil iman, maka keluarnya daripada iman, maka pada waktu itu dia berpindah kepada Islam. Akan ada tingkatan dia. Paling rendah adalah Islam. Seseorang pada waktu itu bila dia menjaga amalan dia, maka akan naik kepada iman. Orang yang benar-benar menjaga iman dia akan naik kepada tingkatan yang seterusnya seperti ihsan dan lain-lain. Maka kalaulah seseorang itu terkeluar daripada iman, terkeluar daripadanya, maka berpindahlah ia kepada martabat Islam. Riwayat 2625. Wa qad ruwiya, terus sesungguhnya Nabi SAW bersabda berkenaan tentang orang yang melakukan zina dan mencuri. Man asaba, barang siapa yang melakukan min zalika, daripada zina dan mencuri sesuatu, fa uqima, maka dijatuhkan ke atasnya had, fahuwa kaffarah, maka had, hukuman. Had maksudnya hukuman. Kalaulah dia mencuri, maka dipotong tangannya. Kalaulah dia berzina, maka direjam ataupun dirotan. Maka barang siapa yang telah dijatuhkan had, sabda Nabi, itu adalah penebus kepada dosanya. Wa man asaba, dan barang siapa yang melakukan dosa-dosa ini, fasatarahullah, dan Allah sembunyikan dosa tersebut dan dia tidak dijatuhkan hukuman, fahuwa ilallah, maka orang tersebut akan terserah kepada Allah. Jika Allah mahu, Allah akan menyiksanya pada hari kiamat. Wa insya'a, jika Allah mahu, Allah akan mengampunkannya. Maksudnya apa? Orang yang melakukan dosa-dosa dan kemudian dijatuhkan hukuman had di dunia, Allah ampunkan dosanya. Tapi orang yang mana tak dijatuhkan had ke atasnya kerana Allah sembunyikan dosanya, maka itu terpulang kepada Allah. Kalaulah dia tak bertaubat, maka Allah boleh azab dia ataupun Allah boleh mengampunkannya. Telah meriwayatkan riwayat tersebut Ali bin Abi Talib, Ubadah bin Samit, Khuzaimah bin Sabit radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat 2626. Terus daripada sahabat Nabi Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, man asaba haddan, barang siapa yang dijatuhkan hukuman had, fa'ujjila, maka disegerakan hukumannya di dunia. Dia melakukan maksiat kemudian disegerakan had hukumannya di dunia. Maka sabda Nabi, fallahu, maka Allah a'dal, adalah lebih adil, lebih bersifat adil daripada ayyusanniya, untuk mengulangi hukuman ke atas hamba tersebut di hari akhirat. Orang yang dah dijatuhkan hukuman di dunia, Allah tak akan seksa dan azabnya di hari akhirat. Wa man asaba haddan, dan barang siapa melakukan sesuatu dosa yang mewajibkan had, fasatarahullah, maka Allah sembunyikan ke atasnya dosa tersebut. Wa afa anhu, dan Allah ampunkan dosanya apabila dia bertaubat. Maka sabda Nabi, fallahu akram, maka adalah Allah lebih mulia daripada Allah kembali untuk menyiksa pada sesuatu yang Allah telah memaafkannya. Lalu kalaulah dia bertaubat, Allah tak akan seksa dia walaupun dia tidak dijatuhkan hukuman had di dunia. Maka inilah pemurah dan adilnya, pemaaf dan adilnya Allah Subhanahu wa taala. Hadza hadisun hasanun gharib, dan inilah pandangan para ulama. Kami tidak mengetahui seorang pun yang mengkafirkan seseorang yang melakukan zina, mencuri ataupun meminum arak. Mereka ini tidaklah dijatuhkan hukuman sebagai orang yang kafir, kata Imam Tirmizi.
Bab yang ke-12 berkenaan orang yang benar-benar Islam, maka akan berasa selamat orang Islam yang lain daripada kejahatan lidah dan tangan dia. Tingkatan yang paling bawah adalah Islam. Orang yang benar-benar Islam, orang lain akan berasa selamat daripada kejahatan lidah dan tangan dia. Riwayat 2627, teruskan. Daripada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslim, seseorang Islam itu adalah man, orang lain, orang Islam yang lain, salima, merasa aman, merasa selamat, min lisanih, daripada kejahatan lidah, wa yadih, dan tangannya. Wal mu'min, dan seseorang yang benar-benar beriman, man aminahun nas, adalah manusia merasa aman, ala dimaihim, pada nyawa, darah dan juga harta mereka. Maka Islam dan iman yang benar-benar, dia tidak akan menyakiti orang lain, menganiaya orang lain, dan pada waktu itu menjadikan orang lain tidak tenteram dengan sikap dan perbuatan dia. Riwayat 2628, teruskan. Maka Nabi SAW pernah ditanya, siapakah orang Islam yang paling afdal? Sabda Nabi, man salimal muslimun, seseorang yang mana orang Islam yang lain merasa selamat daripada kejahatan lidah dan tangannya, inilah orang Islam yang paling baik, yang paling afdal. Wabihi ilaihi qala hadatsana, terus baca sampai habis hadis, sama aja. Hadza hadisun. Maka kata Imam Tirmizi, dan di dalam tajuk seperti ini ada juga riwayat daripada Jabir bin Abdullah, Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhum. Hadis Abu Hurairah adalah hadis yang hasan sahih, kata Imam Tirmizi. Bab yang ke-13 berkenaan tentang sabdaan Nabi, annal Islam bada'a ghariba, sesungguhnya Islam bermula sebagai asing. Banyak orang pada waktu itu tidak tahu, dan kelak Nabi memberikan peringatan, wasayaudu gharibah, Islam akan kembali menjadi asing. Orang yang mengamalkan Islam dianggap asing, orang yang mengamalkan agama dianggap asing, dan kita dah boleh nampak dia punya permulaan pada zaman kita, dan itulah yang akan berterusan hinggalah kiamat. Riwayat 2629, terus. Daripada sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal islama, sesungguhnya Islam, bada'a, telah bermula, ghariba, sebagai asing. Banyak orang tak kenal Islam, dan pada waktu itu tidak boleh menerima Islam. Dan Nabi memberi peringatan, wasayaudu, dan kelak Islam akan kembali, ghariba, menjadi asing, kama bada'a, sebagaimana pada permulaannya. Maka sabda Nabi, fatuba, maka berita gembiralah, lil ghuraba, untuk mereka yang dianggap asing. Orang yang dianggap asing kerana agama, berita gembira untuk mereka. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Sa'ad, Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhum. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib sahih daripada periwayatan Ibnu Mas'ud. Wa innama na'rifuhu, dan kami hanya mengetahuinya daripada periwayatan Hafs bin Ghiyas daripada A'mash, dan Abul Ahwas nama penuhnya adalah Auf bin Malik bin Nadlah al-Jushami, tafarrada bi Hafs. Riwayat 2630. Terus. Maka daripada sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhum berkenaan tentang Islam akan kembali ke tempat di mana ia bermula, iaitu Madinah dan juga Hijaz. Maka sabda Nabi, innad din, sesungguhnya agama, la ya'rizu, pasti akan kembali ke bumi Hijaz, ke tanah Hijaz, kama ta'rizul hayyah, seperti mana ular tahu untuk kembali ila juhriha, kepada lubangnya.
Seperti mana ular, kata para ulama, kenapa Nabi beri perumpamaan ular? Sebab ular ini kalaulah ada banyak macam mana lubang sekalipun, dia boleh tahu lubang manakah sarang dia. Dia tidak akan terkeliru, dia tidak akan tersilap. Maka Nabi berikan perumpamaan ular. Sebab seperti mana ular tak tersilap pada waktu itu kembali ke lubang yang salah, maka Islam akan kembali ke bumi Hijaz dan tidak akan tersalah. Wala yaqilanna, sabda Nabi, dan pasti akan berlindung agama fil Hijaz, di tanah Hijaz. Ma'kil, menjadikan Hijaz sebagai tempat perlindungan, sebagaimana menjadikan tempat perlindungan al-urwiyah, kambing gurun, kambing betina gurun. Lihat kepada Sahara pada baris yang terakhir, unsal wa'ul, apakah wa'al? Taisul jabal, kambing gurun yang betina. Seperti mana kambing gurun betina menjadikan tempat berlindung min ra'sil jabal, puncak gunung. Maka bila kambing gurun rasa tak selamat, maka dia akan naik ke puncak gunung. Maka Islam bila tiba masa, maka Islam akan kembali ke Hijaz dan menjadikan Hijaz sebagai i'tisam, benteng dan juga tempat berlindung. Sabda Nabi lagi, sesungguhnya agama bermula sebagai asing, wasayarji'u, dan akan kembali sebagai asing. Maka berita gembiralah kepada orang-orang yang dianggap asing, mereka yang yuslihun, cuba memperbaiki apa yang telah dilakukan kerosakan oleh manusia selepas daripada kewafatanku, daripada sunnah-sunnahku. Maka bila ada orang cuba nak menghidupkan sunnah Nabi, maka dia dianggap asing, maka dianggap sebagai mundur, dianggap sebagai terpencil. Maka sabda Nabi, berita gembiralah untuk mereka. Bab yang ke-14 berkenaan tentang tanda-tanda golongan munafik. Riwayat 2631. Teruskan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiki, tanda orang munafik, salasun, ada tiga. Ada tiga tanda orang munafik. Maksudnya bila ada salah satu daripada tiga tanda ini, maka kena berhati-hati. Ini adalah tanda orang munafik. Bukanlah menjadikan kita boleh menghukum seseorang itu munafik, sebab yang hanya tahu dalaman hati manusia hanyalah Allah. Cuma ini sekadar disebut sebagai tanda. Maka apakah tanda tiga tanda orang munafik? Idza haddatha, apabila berbicara, kadzaba, berbohong. Wa idza wa'ada, apabila berjanji, akhlafa, dia mungkiri. Wa idza tumina, apabila diberikan kepercayaan, khana, maka dia khianati. Dan hadis ini adalah hadis yang hasan gharib daripada periwayatan Ala, dan sungguh telah meriwayatkan daripada lebih daripada seorang, daripada Abu Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik dan Jabir radhiyallahu anhum. Wa bihi ilaihi qala hadatsana, baca sanadnya. Maka Abu Suhail yang kita nampak, siapakah Abu Suhail? Maka Abu Suhail, beliau adalah pakcik kepada Malik bin Anas, pakcik kepada Imam Malik rahimahullah, dan namanya adalah Nafi' bin Malik bin Abi Amir al-Khawlani al-Asbahi. Riwayat 2632. Terus daripada sahabat Nabi Abdullah bin Amr ibnu Al-As radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, arba'un, ada 4 sifat. Man, seseorang yang kunna fihi, ada keempat-empat sifat ini padanya, kana munafiqa, maka dia adalah seorang munafik. Kalaulah keempat-empat sifat ini ada pada dirinya, maka adalah dia munafik. Lihat kepada Sahara pada baris yang pertama, wa yumkinu alla yajtama'na fi mu'min khususan. Maka sebenarnya Nabi bersabda begini, kerana tidak mungkin orang yang benar-benar beriman terkumpul padanya keempat-empat sifat ini sekaligus.
Kemudian pergi kepada baris yang kedua, qalat Turbashti, berkata Turbashti pensyarah hadis, man istama'at, barang siapa yang terkumpul kepadanya keempat-empat sifat ini, wastamarrat, dan berterusan ada padanya keempat-empat sifat ini, fabil hari, maka selayaknya pada waktu itu dia dianggap munafik. Adapun orang beriman al-maftun yang sedang diuji, maka dia tidak akan lama dengan sifat ini. Dia tak akan lama dengan keempat-empat sifat ini. Dia akan tinggalkan kalaulah dia sebenar-benarnya seorang beriman. Wa idza wujidat fihi khasla minha, dan kalaulah seseorang itu dia ada salah satu daripada sifat dan tak ada yang lain, maka pada waktu itu tidaklah dikira sebagai munafik dengan pasti. Maka orang beriman dia tak boleh ada keempat-empat sifat ini secara berterusan. Dia tak sepatutnya ada. Apakah keempat-empat sifat ini? Sabda Nabi, wa in kanat, dan jika adalah padanya salah satu daripada keempat-empat sifat ini, maka adalah padanya satu sifat daripada sifat munafik, sehinggalah dia meninggalkannya hatta yada'aha. Apakah keempat sifat ini? Yang pertama, man, seseorang yang idza haddatha kadzaba, bila bercakap bohong. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, bila berjanji dia mungkiri. Yang ketiga, wa idza khasama, apabila bergaduh, fajara, maka dia melampau dalam mencaci. Bila bergaduh dia, mulut dia pada waktu tu melampau-lampau dalam mencaci, mencela, memaki dan sebagainya. Wa idza ahada, dan apabila terdapat perjanjian, ghadara, maka dia langgar perjanjian. Beginilah yang telah diriwayatkan hakadha ruya, baca. Bab riwayat yang ke-2633. Terus masih lagi berkenaan tentang tanda-tanda orang munafik. Terus daripada sahabat Nabi Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wa'ada rajul", apabila seseorang lelaki itu berjanji, wayanwi, dan dia berniat untuk ayyafiya, untuk memenuhi janjinya, falam yafi, namun tidak dapat memenuhi janjinya, fala junah alaih, maka tidaklah dia berdosa. Kalaulah seseorang itu benar-benar berusaha nak menunaikan janji dan tidak mampu, maka itu bukanlah dia munafik. Munafik adalah orang yang memang dia berjanji niat untuk dia tidak penuhi, untuk dia mungkiri, maka itu sifat orang munafik. Hadza hadithun gharib wa laysa isnadu bil qawi, dan tidaklah sanad dia begitu kuat. Adapun Ali bin Abdullah Al-A'la seorang yang thiqah, Abu Nu'man pula adalah seorang yang majhul, tidak dikenali. Wa Abu Waqqas pun, dan Abu Waqqas juga adalah seorang yang majhul. Bab pada hadis yang menerangkan sibabul muslim mukmin, mencela orang beriman adalah perbuatan fasik. Tidak sepatutnya mencela, memaki orang beriman. Riwayat 2634. Terus maka daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qitalul muslim, seorang Islam yang membunuh saudara Islamnya yang lain, kufrun, maka itu adalah perbuatan kufur. Orang Islam dia tidak akan bunuh orang Islam yang lain. Wasibabuhu, perbuatan dia mencela dan memaki orang Islam yang lain, fusukun, adalah perbuatan orang fasik. Maka sebab itu jaga lidah kita daripada mencela, menyakiti, memaki orang beriman yang lain hanya kerana perbezaan pendapat, ideologi dan sebagainya. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Sa'ad Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhum. Hadis Abdullah bin Mas'ud adalah hadis yang hasan sahih, dan sungguh telah diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud daripada sanad yang berbeza. Riwayat 2635. Terus daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslim,
mencela, memaki orang Islam, fusukun adalah perbuatan fasik. Perbuatan fasik, dosa yang melampau. Wa qitaluhu, dan membunuh ataupun memerangi orang Islam, kufrun adalah perbuatan kufur. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang ke-16 berkenaan tentang seseorang rama yang menuduh saudara Islamnya yang lain dengan perkataan kufur. Apa yang terjadi kalaulah kita menuduh orang Islam yang lain sebagai kafir, orang kafir dan sebagainya? Riwayat 2636. Terus daripada Nabi SAW baginda bersabda, laisa 'alal 'abdi nadhrun, tidak ada kewajipan ke atas seseorang hamba nadhrun, untuk memenuhi nazarnya, fima, pada perkara yang dia tidak miliki. Kalaulah benda tu bukan dia punya, maka dia tidak perlu nak tunaikan nazar dia. Lihat kepada Saharah sebagai contoh. An yakula, ada seseorang yang berkata, insyafiyallahu maridi, insyafallahu maridi, kalaulah Allah sembuhkan penyakitku, maka aku nak memerdekakan hamba orang tersebut. Maka tak ada apa-apa, sebab hamba tu bukan milik dia, maka tidak perlu memenuhi nazar pada perkara yang bukan menjadi milik dia. Wala'inul mu'min, dan seseorang yang melaknat orang beriman, kaqatilihi, adalah sama dengan dosa memerangi dan membunuh orang beriman. Maka jangan melaknat orang yang beriman. Wa man qadhafa, dan barang siapa yang menuduh orang beriman yang lain dengan kekufuran, dia kata kafir dan sebagainya pun, sabda Nabi, fahuwa kaqatilih, maka dosanya adalah sama seperti membunuh orang beriman tersebut. Wa man qatala nafsahu bi syai'in, wa man qatala nafsahu bi syai'in azzabahu Allahu bima qatala bihi nafsahu yaumal qiyamah, dan barang siapa yang membunuh dirinya, mengambil nyawanya dengan sesuatu, Allah akan menyiksanya dengan hukuman yang sama pada hari kiamat. Kalaulah dia terjun daripada tempat yang tinggi, itulah siksaan dia. Dia kena berkali-kali terjun daripada tempat yang tinggi pada hari kiamat. Maka ini adalah amaran untuk tidak membunuh diri ataupun pada waktu itu mengambil nyawa. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Dzar Abdullah bin Umar. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Riwayat 2637. Teruskan. Sabda Nabi SAW, ayyuma rajulin, mana-mana orang yang berkata kepada saudara Islamnya, kafir, kafir. Dia panggil, orang ni orang kafir, kafir. Maka sabda Nabi, faqad ba'a, maka sesungguhnya ba'a biha, perkataan tersebut akan kembali kepada salah seorang daripada mereka. Apakah maksudnya? Kalaulah orang yang dipanggil kafir itu tidak kafir, maka pada waktu itu perkataan itu akan kembali kepada orang yang memanggil dia. Maka akan jatuh perkataan kafir itu ke atas diri dia. So kita tak boleh sewenang-wenangnya menghukumkan seseorang itu kafir, memanggil seseorang itu kafir dan sebagainya. Bab yang ke-17, pada hadis berkenaan tentang seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan dia ada bersyahadah, membuat penyaksian bahawa tiada Tuhan selain Allah. Maka apakah keadaan seseorang yang meninggal dunia dengan bersaksikan la ilaha illallah? Riwayat 2638. Terus daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya beliau telah berkata, siapa ni? Iaitu As-Sunabihi. As-Sunabihi telah berkata, dakhaltu alaih, aku telah masuk untuk menziarahi Ubadah bin Samit, wa huwa fil maut, dan beliau berada dalam keadaan sakaratul maut. Fabakaitu, maka pada waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, As-Sunabihi telah menangis kerana sedih melihat keadaan Ubadah bin Samit. Maka berkata Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, mahlan, cukup, jangan menangis. Mahlan bermaksud amhil, berhenti, jangan menangis. Lima tabki, kenapa engkau menangis wahai As-Sunabihi?
Fawallahi demi Allah, la inistushhitu, jika aku diminta untuk memberi penyaksian, la ashhadanna lak, maka aku akan menjadi saksi untuk kamu wahai as-sunabihi. Wala in syufi'tu, dan jika aku diminta untuk memberi syafaat, la ashfa'anna lak, nescaya aku akan memberi syafaat untuk kamu wahai as-sunabihi. Wala in istata'tu, dan jika aku mampu pada hari akhirat kelak, la anfa'annaka, pasti dan pasti aku akan menolong kamu. Kemudian berkata Ubadah bin Samit, wallahi demi Allah, tidak ada satu hadis pun yang aku telah dengar daripada Nabi yang mana padanya terdapat kebaikan untuk kamu, illa haddatstukumuh, kecuali aku telah ceritakan dan kongsikan kepada kamu. Cuma kata Ubadah bin Samit, ada satu lagi hadis yang aku dengar daripada Nabi, ada kebaikan untuk kamu yang aku belum ceritakan. Wa sa'uhadditsukumuhul yaum, dan akan ku ceritakan hadis tersebut pada hari ini. Wa qad uhita, dalam keadaan kematian telah menyelubungi binafsi dengan diriku. Maka apakah hadis tersebut? Beliau berkata, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, harramallahu alaihi nar, Allah akan mengharamkan ke atasnya neraka. Orang yang benar-benar beriman, maka pada waktu itu neraka tidak akan boleh membakar dan menyentuhnya. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Bakar, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Jabir bin Abdullah dan Abdullah bin Umar serta Zaid bin Khalid radhiyallahu taala anhum. Siapakah As-Sunabihi? Kata Imam Tirmizi, As-Sunabihi beliau adalah Abdul Rahman bin Usailah, dikenali dengan kunyah Abu Abdillah. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih gharib daripada sanad ini. Baca wa qad ruwiya. Zuhri pernah ditanya berkenaan tentang apakah maksud sabdaan Nabi, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti masuk syurga. Faqala, maka berkata Zuhri, innama kana hadha, sesungguhnya ini adalah keadaan pada awal Islam sebelum turunnya kefarduan dan perintah-perintah serta larangan. Maka ini pandangan Az-Zuhri. Az-Zuhri kata ini adalah di awal Islam. Barang siapa yang ucap la ilaha illallah, maka pasti masuk syurga. Wa wajhu hadzal hadis, sementara maksud hadis ini di sisi sebahagian ahli ulama yang lain pula, anna ahla tauhid, sesungguhnya orang-orang yang pada waktu itu mempunyai kepercayaan la ilaha illallah, sayadkhulunal jannah, pasti akan masuk syurga. Wa in udzibu finnar, walaupun mereka akan terlebih dahulu disiksa dalam neraka disebabkan dosa-dosa mereka. Maka apakah maksud hadis ini? Mereka berpandangan bahawa sesungguhnya mereka tidak akan selama-lamanya dalam neraka. Wa qad ruwiya, dan sungguh telah diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud, Abu Dzar, Imran bin Husain, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abu Sa'id al-Khudri, Anas bin Malik daripada Nabi SAW. Baginda bersabda, saya khuruju qaumun, akan keluar sekelompok manusia daripada api neraka, min ahli tauhid, daripada orang yang ada la ilaha illallah, dan mereka akan masuk syurga. Maka pandangan yang kedua ini yang lebih kuat, iaitu maksud sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk syurga, iaitu mereka takkan kekal selama-lamanya dalam neraka. Mereka akan diseksa kerana dosa, selepas itu akhirnya akan dimasukkan ke syurga. Baca wa hakadha. Dan inilah riwayat yang sama ketika mana nak menjelaskan maksud ayat firman Allah pada suratul Hijr ayat yang kedua, rubama, ada masanya, yawaddul ladzina kafaru, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kufur, mereka merasa ingin, laukanu muslimin, kalaulah kiranya mereka dahulu menjadi orang Islam. Maka ada kalanya orang yang ingkar pada waktu itu dia berharap kalaulah dia masuk Islam. Bilakah waktu ini? Qalu, mereka berkata, idza ukhrija ahlut tauhid, bila orang yang ada la ilaha illallah dikeluarkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin, maka merasa ingin orang-orang yang ingkar kalaulah dulu mereka masuk Islam.
maka nescaya akan dikeluarkan juga daripada api neraka. Inilah maksud ayat yang kedua daripada suratul Hijr. Riwayat 2639. Teruskan. Abdullah bin Amr ibnu Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, sayukhallisu ayyakhtaru, sesungguhnya Allah akan memilih seorang lelaki daripada kalangan umatku ala ru'usil khalaiki, di hadapan semua makhluk pada hari kiamat. Fayanshuru, maka akan dibentangkan di hadapannya 99 buku catatan amalan. Sijillah maksudnya buku catatan amalan. Dan apakah saiz setiap buku catatan ini? Sabda Nabi, kullu sijillin, setiap buku catatan adalah seperti sejauh mata memandang. Sangat banyak. Semua amalan-amalannya dicatatkan dalam 99 buku catatan ini. Kemudian Allah akan bertanya, atunkiru, adakah kamu nak mengingkari apa-apa daripada ini? Azalamaka katabatil hafizun, adakah malaikat penulis pada waktu itu ada menzalimi kamu? Maka orang ini menjawab, tidak wahai Allah. Maka pada waktu itu Allah berfirman, afalaka uzrun, adakah kamu ada sebarang alasan kenapa kamu buat apa yang kamu buat? Maka orang ini menjawab, tidak wahai Allah. Maka Allah berfirman lagi, bala, bahkan sesungguhnya untuk kamu di sisi kami ada satu kebaikan, dan sesungguhnya tidak akan dizalimi ke atas kamu pada hari ini. Fayukhraju, maka dikeluarkan bitaqatun, satu lembaran kecil yang tertulis padanya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka Allah berfirman, uhdur, datangkanlah waznaka, penimbang amalan kamu. Maka lelaki ini berkata, ya Allah, ada apa dengan kertas kecil ini beserta dengan begitu banyak buku catatan amalan burukku yang sebanyak 99 tersebut? Faqal, maka Allah berfirman, fa innaka la tuzlam, sesungguhnya kamu tidak akan dizalimi. Fatuda'us sijillat, maka akan diletakkan 99 buku catatan amalan sejauh mata memandang tadi, fi kifatin, pada satu neraca timbangan, wal bitaqah, dan satu lembaran kecil la ilaha illallah pada neraca yang lain. Fatashatis sijillat, maka telah menjadi ringan akan buku catatan amalan tadi, wathaqulat, dan menjadi berat al-bitaqah, akan lembaran ataupun pada waktu itu lembaran kecil la ilaha illallah yang ada tertulis padanya la ilaha illallah. Wala yathqulu, sabda Nabi, dan tidak ada yang boleh memberati nama Allah sesuatu apapun. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib. Wa bi ila qala hadatsana, baca. Al-Qit'ah, sejenis secarik lembaran kecil. Bab yang ke-18 berkenaan tentang perpecahan umat ini. Bagaimana umat ini akan berpecah belah. Riwayat 2640. Terus. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, tafarraqatil yahud, telah berpecah golongan Yahudi menjadi 71 golongan, firqah atau sintain ataupun 72. Wan nasara, dan orang-orang Nasrani pun seperti itu, sabda Nabi. Wataftariku, dan kelak akan berpecah umatku ala 73, menjadi 73 golongan. Dan di dalam bab ini ada juga, sebab itu kita nampak bagaimana ujian umat Islam adalah perpecahan, dan itulah juga adalah ujian umat-umat yang terdahulu. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Sa'ad, Abdullah bin Amr, Auf bin Malik radhiyallahu anhum. Hadis Abu Hurairah adalah hadis yang hasan sahih. Riwayat 2641. Teruskan.
Daripada sahabat Nabi Abdullah bin Amr ibnu Al-As radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, la ya'tiyanna, pasti dan pasti akan datang kepada umatku, ma'ata, apa yang telah datang kepada Bani Israel, hadwan na'li, seperti samanya satu selipar dengan selipar yang lain. Seperti mana kasut selipar pada waktu itu sama, dia punya potongan, dia punya design sama, maka umat Nabi akan mencontohi apa yang pernah berlaku kepada golongan Yahudi. Hatta sehingga in kana minhum man ata ummah alaniyah, jika adalah daripada kalangan orang Yahudi, ada di antara mereka yang pernah berzina dengan ibunya secara terbuka, lakana, maka adalah kelak pada umatku may yasna'u dzalika al-'iyadzu billah, orang yang melakukan perkara yang sama. Apa yang orang Yahudi buat, itulah yang umat ini akan buat pada waktu itu. Al-'iyadzu billah. Moga bukan kita, moga Allah pelihara kita. Wa inna Bani Israel, dan sesungguhnya Bani Israel telah berpecah menjadi 72 kumpulan. Wa taftariku, dan akan berpecah umatku menjadi 73 kumpulan. Semuanya dimasukkan ke dalam neraka kecuali hanya satu. Maka mereka berkata, siapakah orang tersebut wahai utusan Allah? Sabda Nabi SAW, itulah mereka yang berada di atas peganganku dan pada sahabatku. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib, mufassar, yang menjadi penjelasan. Kami tidak mengetahuinya kecuali daripada hadis ini, daripada sanad ini. Riwayat 2642. Teruskan. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menciptakan hamba-Nya di dalam kegelapan. Apakah maksud fi zulmah? Kena lihat kepada Sahara pada baris yang kedua daripada bawah, iaitu aika inaini fi zulmatin nafsil ammarah bisu'il majbulah bisyahawat. Allah ciptakan pada manusia itu adanya nafsu yang suka kepada maksiat dan dosa, yang cenderung kepada maksiat dan dosa. Fa'alqa, maka Allah telah menganugerahkan kepada manusia akan nur cahayanya. Maka barang siapa yang mengambil daripada cahaya tersebut, ihtada, dia akan beroleh petunjuk. Wa man akhta'a, dan barang siapa yang terlepas daripada mengambil cahaya tersebut, dhalla, sesatlah ia. Falidzalika aqul, maka sabda Nabi, oleh itu aku pun membaca, maka aku pun berkata, jaffal qalam, telah kering dakwat pena penulisan, ala ilmillah, berdasarkan kepada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia itu adanya nafsu-nafsu. Untuk dia melawan nafsu ataupun membimbing nafsu, dia perlukan cahaya hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Riwayat 2643. Terus sabda Nabi SAW, atadri, adakah kamu tahu apakah hak Allah ke atas hamba-Nya? Maka pada waktu itu aku menjawab, hanya Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Maka Nabi SAW bersabda, fa inna haqqahu, maka sesungguhnya hak Allah ke atas hamba-Nya adalah an ya'buduh, bahawa mereka perlu menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Nabi bertanya lagi, fatadri, adakah kamu tahu apakah hak manusia ke atas Allah apabila dia telah menyembah Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah? Maka sabda Nabi SAW, maka para sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasul lebih mengetahui. Maka sabda Nabi, hak Allah, kalaulah manusia itu dia telah tunaikan hak-hak Allah ke atasnya, alla yu'adzibahum, Allah tidak akan menyiksa mereka. Riwayat 2644. Teruskan. Jelas ke jelas? Terus. Daripada sahabat Nabi Abu Dzar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, atani Jibril baru sebentar tadi telah datang kepadaku,
fabasyarani, dan telah memberi khabar gembira bahawa barang siapa yang mati dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah syai'an dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, pasti akan masuk syurga. Maka pada waktu itu Abu Dzar bertanya, adakah dia tetap akan masuk syurga walaupun dia berzina dan mencuri? Sabda Nabi, ya. Hadis ini adalah hadis yang hasan, sahih, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Darda radhiyallahu anhu. Bab yang ke-40, hadis-hadis yang berkaitan tentang ilmu daripada sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang pertama, idza aradallahu, bila Allah menginginkan untuk seorang hamba kebaikan, yufaqqihu fid din, Allah akan berikan kepadanya pemahaman agama. Kalau Allah sayangkan seseorang tersebut. Riwayat 2645, terus daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairah, barang siapa yang Allah berkehendakkan untuknya kebaikan, yufaqihu fid din, Allah akan bagi dia pemahaman agama. Maka sebab itu bila Allah beri kepada kita peluang untuk belajar ilmu agama, sebenarnya itu tanda Allah menginginkan kebaikan dan Allah sayangkan kita. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Umar bin Khattab, Abu Hurairah, Muawiyah bin Abi Sufyan. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang kedua berkenaan tentang kelebihan menuntut ilmu. Riwayat 2646. Teruskan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, man salaka, barang siapa yang menempuh tariqan, satu jalan, maka sebenarnya dia sedang mencari fihi yaltamisu, bertujuan untuk mencari padanya ilmu, sahalallah, Allah akan mempermudahkan untuknya jalan untuk sampai ke syurga. Hadis ini adalah hadis yang hasan. 2697. Terus daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, man kharaja, barang siapa yang keluar dalam untuk mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sedang berada pada jalan Allah sampailah dia pulang. Orang yang menuntut ilmu macam kamu-kamu semua ni sebenarnya sedang berada pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus riwayat 2648. Terus daripada Sakhbarah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW baginda bersabda, man talabal ilma, barang siapa yang mencari ilmu, maka perbuatan dia mencari ilmu itu adalah kafarah, penebus dosa, pengampunan dosa bagi dosa-dosa yang lalu. Terus Abu Daud perawi namanya adalah Nufai al-A'ma, beliau juga didhaifkan di dalam periwayatan hadis. Terus wala yu'rafu. Bab yang ketiga berkenaan tentang amaran orang yang menyembunyikan ilmu, kitman. Dia tahu dan dia tidak kongsikan kebenaran. Dia kongsikan dia sembunyikan ilmu dia. Riwayat 2649. Terus daripada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, man su'ila, barang siapa yang ditanya an ilmin, tentang sesuatu ilmu, alimahu, dan dia tahu tentang ilmu tersebut, thumma katamah, kemudian atas apa pun sebab dia menyembunyikan ilmu tersebut, Nabi memberi amaran, uljima, akan dipakaikan pada hari kiamat pada wajahnya bili jamin, dengan tali kekang daripada api neraka. Dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Jabir, Abdullah bin Ammar. Hadis Abu Hurairah adalah hadis yang hasan. Bab yang keempat berkenaan tentang al-istisa'. Apakah maksud al-istisa'? Al-istisa' bermaksud memberi pesanan, memberi wasiat kepada orang yang datang mencari ilmu. Maka sunnah bila ada orang datang mencari ilmu, pada waktu itu kita beri kepadanya pesanan-pesanan yang baik. Riwayat yang ke 2650. Terus
Maka berkata Abu Harun adalah kami kerap mendatangi Abu Sa'id radhiyallahu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Maka Abu Sa'id berkata, marhaban, selamat datang biwasiyati, dengan orang yang kami dipesan untuk berwasiat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pesan untuk kami bagi wasiat. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Abu Sa'id Al-Khudri, innan nasa lakum taba', sesungguhnya manusia akan mengikuti kamu wahai para sahabat. Apa para sahabat buat, manusia selepas pada waktu itu akan mengikuti. Sebab itu golongan yang datang selepas daripada kewafatan Nabi dan sempat bertemu sahabat dipanggil tabi'in, orang-orang yang mengikuti. Wa inna rijalan, dan sesungguhnya ada beberapa orang yang mereka mendatangi kamu daripada penjuru dunia, yatafaqqahun, mereka datang mempelajari agama. Maka apabila mereka mendatangi kamu, fastausu, maka berpesanlah kamu dengan mereka akan kebaikan. Berkata Ali bin Abdullah, telah berkata Yahya bin Sa'id adalah Syu'bah yudha'ifu, mendaifkan Abu Harun Al-Abdi. Qala Yahya, berkata Yahya, wa ma zala Ibn Aun yarwi an Abi Harun Al-Abdi hatta mat. Ibn Aun pula berterusan mengambil riwayat daripada Abu Harun Al-Abdi sampailah dia meninggal dunia. Dan nama penuh Abu Harun adalah Umarah bin Juwain, Umarah bin Juwain radhiyallahu taala anhu. Terus riwayat yang ke 2651. Sabda Nabi SAW kepada para sahabat, sabda Nabi, ya'tikum, kelak akan datang kepada kamu beberapa orang, min qibalil masyriq, daripada arah timur, yata'allamun, mereka datang untuk belajar. Fa idza ja'ukum, bila mereka datang kepada kamu, fastausu bihim khaira, maka mintalah, pesanlah kepada mereka akan pesanan-pesanan yang baik. Bila datang pelajar-pelajar ilmu ni, sabda Nabi, wahai para sahabat, beri kepada mereka doa yang baik, pesanan yang baik. Maka berkata perawi, maka adalah Abu Sa'id apabila melihat kami akan berkata, marhaba, selamat datang biwasiyati Rasulillah, dengan orang yang kerananya Rasulullah telah berwasiat kepada kami. Dan hadis ini kami tidak mengetahuinya kecuali daripada periwayatan Abu Harun Al-Abdi daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Bab yang kelima berkenaan tentang ilmu akan diangkat. Ilmu akan diangkat. Riwayat 2652, teruskan. Daripada Abdullah bin Amr ibnu Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, baginda bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah tidak mencabut Allah tidak mencabut ilmu intiza'an, dengan cabutan sekaligus secara langsung daripada manusia. Walakin, akan tetapi cara Allah mencabut ilmu adalah dengan mematikan orang yang berilmu. Sehingga apabila tidak ada seorang pun berilmu yang tinggal, manusia akan melantik orang-orang jahil pada waktu itu sebagai pemimpin mereka, ketua mereka. Juhalan, orang-orang jahil akan dilantik sebagai pemimpin. Maka sabda Nabi, ilmu tak akan ditarik sekaligus, akan tetapi ilmu ditarik dengan dimatikan para ulama. Hatta idza lam yatruk alima, apabila tidak berbaki seorang pun yang berilmu, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, manusia akan melantik orang-orang jahil sebagai ketua mereka. Fasu'ilu, maka orang-orang jahil ini akan ditanya, fa'aftau, mereka pun memberi jawapan tanpa ilmu. Fadallu, maka mereka yang memberi jawapan tanpa ilmu ini pun sesat. Wa adallu, dan menyesatkan pula orang lain. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Aisyah, Ziyad bin Labid. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, dan sungguh telah meriwayatkan hadis ini Az-Zuhri daripada Urwah, daripada Abdullah bin Ammar, daripada Urwah, daripada Aisyah, daripada Nabi SAW, riwayat yang lebih kurang sama. 2653. Sekejap, kita berhenti sekejap, saya nak ambil wuduk sekejap. Allahumma salli ala sayyidina.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Riwayat 2653 daripada Sunan Tirmizi. Terus daripada sahabat Nabi Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kami pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fashakhasa bi basarihi ila sama, maka Nabi telah mengangkat pandangan Nabi ke pandangan mata Nabi ke langit. Summa qala, kemudian baginda bersabda, hadza, inilah, awanu, telah hampirnya waktu, yuhtalasul ilmu, dicabut dan ditarik perlahan-perlahan ilmu, minan nas, daripada manusia, hatta sehingga la yaqdiru, mereka tidak akan mampu daripada ilmu untuk sesuatu apa pun, mereka dah tak ada ilmu. Faqal, maka berkata Ziyad bin Labid al-Ansari radhiyallahu anhu, kaifa yuqtalasu minna, bagaimana nak ditarik, dicabut daripada kami ilmu, wa qad qara'na al-Quran, padahal kami membaca al-Quran, wahai Rasulullah. Fa wallahi, maka demi Allah, lanaqra'annahu, pasti dan pasti kami membaca al-Quran, wa lanuqri'annahu, dan pasti kami mengajarkan al-Quran kepada wanita dan juga anak-anak kami. Maka sabda Nabi, sakilat ka ummuk, malangnya ibu kamu wahai Ziyad, in kuntu, adalah sesungguhnya aku mengira kamu min fuqaha'i ahlil Madinah, daripada kalangan orang-orang yang faqih, yang berilmu daripada penduduk Madinah. Hadhihi Taurat, wahai Ziyad, ini adalah kitab Taurat dan Injil, ada di sisi orang Yahudi dan Nasrani. Famadha, maka apakah yang memberi manfaat kepada mereka? Ada Taurat dan Injil, tetapi pada waktu itu menolak akan kebenaran, maka tidak ada sebarang faedah. Berkata Jubair, maka aku telah bertemu dengan Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, lalu aku berkata, adakah kamu telah mendengar apa yang dikatakan oleh saudara kamu Abu Darda? Maka aku pun telah menceritakan kepada Ubadah bin Samit dengan apa yang telah diriwayatkan oleh Abu Darda. Berkata Ubadah bin Samit, sadaqa Abu Darda, benar hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Darda. In syi'ta, jika kamu mahu, aku boleh menceritakan kepada kamu bi awwali ilmin, dengan ilmu yang mula-mula sekali, yurfa'u, akan diangkat daripada manusia. Apakah ilmu yang mula-mula diangkat daripada manusia? Maka kata Ubadah bin Samit, al-khusyu' adalah keadaan khusyuk dalam solat. Yushiku, amat hampir, amat dekat keadaan, kata Ubadah bin Samit, anta dakhula masjidal jami', kamu masuk ke dalam satu masjid yang besar, fala tara, maka kamu tidak melihat padanya seorang pun yang benar-benar khusyuk. Maka antara yang mula-mula yang ditarik daripada umat Nabi adalah keadaan khusyuk. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib. Muawiyah bin Salih adalah seorang yang thiqah di sisi para ulama hadis, dan kami tidak mengetahui seorang pun yang membahaskan tentangnya selain Yahya bin Sa'id al-Qattan, dan sungguh telah diriwayatkan daripada Muawiyah bin Salih riwayat yang seperti ini. Warawah, baca. Bab yang ke-6 berkenaan tentang orang yang menuntut ilmu kerana dunia. Yatlubu bi'ilmihi dunya. Dia belajar ilmu agama, tujuannya adalah untuk mendapatkan dunia. Riwayat 2654. Teruskan. Aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, man talabal ilma, barang siapa yang menuntut ilmu, liyujariya bihil ulama, untuk berdebat dengan para ulama, ataupun dia belajar ilmu yang kedua, liyumariya bihis sufaha, untuk bertengkar dan berbahas dengan orang-orang yang jahil. Yang ketiga, dia belajar ilmu kenapa? Wa yasrifa bihi wujuhan nas, untuk mengalih, untuk menarik dengan ilmu tadi perhatian manusia kepadanya. Adkhalahun nar, Nabi jawab dengan mudah, orang yang ada salah satu daripada tiga sifat ini, kalaulah dia belajar ilmu agama, Allah akan masukkannya ke dalam neraka. Hadza hadithun
2655. Teruskan. Daripada sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, man ta'allama, barang siapa menuntut ilmu agama li ghairillah, kerana selain daripada Allah, au arada, ataupun dia berkehendak dengan ilmu tadi selain daripada Allah, falyatabawwa, Nabi memberi amaran, maka hendaklah dia menyediakan tempatnya daripada neraka. Bab yang ketujuh berkenaan tentang galakan untuk menyampaikan, menyebarkan apa jua yang telah didengari dan dipelajari. Kita digalakkan untuk menyebarkan apa-apa yang kita telah dengar dan belajar. 2656, teruskan. Terus. Maka daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Aban bin Uthman rahimahullah, beliau berkata, Zaid bin Thabit sahabat Nabi telah keluar daripada sisi Marwan pada waktu siang, nisfan nahar, pada waktu siang. Dia baru balik daripada berjumpa dengan Marwan. Marwan di sini bermaksud Marwan bin Hakam. Kulna, maka kami berkata, ma ba'atha ilaihi, tidaklah Marwan memanggil Zaid bin Thabit pada waktu ini kecuali disebabkan sesuatu perkara yang beliau ingin tanya. Fasa'alnahu, maka kami pun bertanya kepada Zaid bin Thabit. Faqala na'am, maka kata Zaid bin Thabit, ya. Sa'alana, beliau telah bertanya kepada kami tentang beberapa perkara yang kami telah mendengarnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Zaid bin Thabit, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, naddarallahu, semoga Allah memperindahkan seseorang yang mendengar daripada kami sesuatu hadis, fahafizah, maka dia menjaga dan mengingatinya sehingga dia boleh sampai kepada orang yang lain. Maka Nabi mendoakan agar kekal indah, kekal muda seseorang yang bila dia belajar hadis, dia sampaikan kepada orang lain. Kemudian sabda Nabi, farubba hamil fikhin, maka kepada kebanyakan waktu, farubba hamil fikhin, seseorang yang pada waktu itu menyampaikan hadis, dia menyampaikan kepada orang yang lebih faqih, lebih memahami hadis itu daripadanya. Dan ini biasa, orang yang pada waktu itu menyampaikan, maka orang yang menerima hadis itu, dia lebih faham, dia lebih jelas hadis itu berbanding daripada mereka yang menyampaikan. Warubba hamil fikhin, dan kadangkala orang yang pada waktu itu membawa hadis, mereka tidak membawa ilmu, mereka pada waktu itu tidaklah juga faqih. Dan di dalam bab ini baca wafil bab. Terus 2657. Riwayat yang lebih kurang sama, Nabi mendoakan agar bercahaya, agar pada waktu itu indah wajahnya, agar muda usianya. Orang yang bila dengar sesuatu hadis, dia kongsi dan dia sampaikan kepada yang lain. Maka sebab itu jangan simpan untuk diri sendiri. Terus maka kata Abdullah bin Mas'ud, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, naddarallahu, semoga Allah memperindahkan seseorang, sami'a minna, yang telah mendengar daripada kami, syai'an, sesuatu hadis, faballaghahu, lalu dia menyampaikan, menyebarkannya sebagaimana dia telah mendengar, farubba, maka pada kebanyakan waktu, muballag, orang yang disampaikan ilmu, aw'a, adalah lebih hafal daripada orang yang mendengar. Orang yang kemudian itu dia lebih jaga, lebih hafal, lebih mengamalkan berbanding orang yang menyampaikan hadis Nabi. Bab yang ke-8 berkenaan tentang besarnya dosa orang yang mendustakan sesuatu ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat 1658, terus
Sabda Nabi SAW, barang siapa yang berdusta ke atasku secara sengaja, berdusta, dia bercakap sesuatu yang Nabi tak cakap dan dia kata itu daripada Nabi, ataupun dia pada waktu itu hadis Nabi dia nafi dan dia ingkarkan, dia mendustakan, ini bukan hadis Nabi, maka apa pun yang termasuk dalam kategori ini, sabda Nabi, orang yang mendustakan aku dengan sengaja, hendaklah dia menempah tempat tinggalnya daripada neraka. Dia kena sedia untuk masuk ke dalam neraka. Riwayat 2659, teruskan. Daripada sahabat Nabi Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, la takdzibu, janganlah kamu berdusta kepadaku. Fa innahu, kerana sesungguhnya sesiapa yang berdusta ke atasku, yali jinnar, pasti akan ke neraka. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Bakar, Umar, Uthman, Zubair ibn al-Awwam, Sa'id bin Zaid, Abdullah bin Ammar, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abu Sa'id, Ammar bin Abbasah, Uqbah bin Amir, Muawiyah, Buraidah, Abu Musa, Abu Umamah, Abdullah bin Umar dan Muqni' serta Aus al-Thaqafi radhiyallahu anhum. Hadis Ali, baca. Rabi'i bin Hirash, dia tidak pernah berbohong semenjak masuk Islam sekalipun. Ini dahsyat. Pada waktu itu Rabi'i bin Hirash radhiyallahu rahimahullahu taala. 2660, terus. Barang siapa yang berdusta ke atasku, hasibtu, dan aku merasakan bahawa Nabi SAW bersabda dengan sengaja, maka hendaklah dia menempahkan tempatnya, rumahnya di dalam neraka. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib sahih. Daripada sanad ini, daripada periwayatan Az-Zuhri, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan sungguh telah meriwayatkan hadis ini daripada sanad yang berbeza daripada Nabi SAW. Bab yang ke-9, terus. Barang siapa yang meriwayatkan sesuatu hadis dan pada waktu itu dia merasakan hadis itu dusta, maka dia pun dapat dosa. Kalaulah dia meriwayatkan sesuatu dan dia tahu ianya adalah dusta, tak betul, dia tetap meriwayatkan juga, maka pada waktu itu dia pun beroleh dosa. 2661, kecualilah dia terangkan hadis itu dalam bentuk untuk mengajar, berkongsi, dan pada waktu itu supaya berhati-hati, maka itu adalah perkara yang lain. 2661, teruskan. Daripada sahabat Nabi Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, man haddatha, barang siapa yang meriwayatkan sesuatu hadis daripadaku, wa huwa yura, dalam keadaan dia merasakan annahu kadhibun, hadis ini adalah dosa, tapi dia masih meriwayatkan juga, fahuwa ahadul kadhibain, maka dia pun tergolong daripada salah seorang daripada pendosa pendosa tersebut. Maka dia pun ada bahagian dia kerana dia tahu hadis tu tak betul dan dia masih kongsi dan riwayatkan. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ali bin Abi Talib, Samurah bin Jundub. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih dan telah meriwayatkan Syu'bah daripada Hakam, daripada Abdul Rahman bin Abi Layla, daripada Samurah, daripada Nabi SAW hadis ini, dan telah meriwayatkan Ahmash dan juga Ibnu Abi Layla, daripada Hakam, daripada Abdul Rahman bin Abi Layla, daripada Ali bin Abi Talib, daripada Nabi SAW, seolah-olah hadis Abdul Rahman bin Abi Layla daripada Samurah di sisi para ulama hadis itulah yang lebih sahih. Berkata Imam Tirmizi, sa'altu, aku telah bertanya kepada Abdullah bin Abdul Rahman Ad-Darimi, iaitu Imam Ad-Darimi. Imam Tirmizi telah bertanya kepada Imam Ad-Darimi berkenaan tentang sabda Nabi SAW, man haddatha anni hadithan wa huwa yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibain. Qultu lahu, maka Imam Tirmizi berkata kepada Imam Ad-Darimi, man rawa hadithan, barang siapa yang meriwayatkan sesuatu hadis dalam keadaan dia tahu sanadnya adalah salah, ayyukhafu an yakuna qad dakhala, adakah orang ini termasuk dalam sabdaan Nabi SAW tadi,
ataupun idza rawan nasu hadithan, seseorang itu meriwayatkan hadis secara mursal, hadis yang mursal dia letak sanad, dia tambah sanad, dan pada waktu itu dia tukar sanad, adakah semua ini termasuk di dalam amaran tadi? Maka berkata Imam Ad-Darimi, pada waktu itulah tidak. Innama ma'nal hadis, maksud daripada hadis ini adalah apabila seseorang itu meriwayatkan sesuatu hadis daripada Nabi, wala yu'rafu, dan dia tidak tahu adakah hadis itu daripada Nabi atau apa daripada Nabi mempunyai sesuatu asal ataupun tidak, fahaddatha bih, dan dia tetap meriwayatkan hadis itu dalam keadaan tak pasti, fa akhafu, kata Imam Darimi, aku khawatir dia tergolong daripada amaran yang ada dalam hadis ini. Maksudnya kalaulah hadis itu tak ada sumber, tak ada asal, maka jangan diriwayat dan kongsikan. Bab yang ke-10 berkenaan tentang larangan daripada berkata sesuatu ketika mana mendengar sabdaan Nabi SAW. Maka sebenarnya bab ini untuk golongan yang memungkiri hadis, mengingkari hadis, golongan yang pada waktu itu menolak hadis. Maka hadis ini adalah peringatan untuk mereka. Riwayat 2662, teruskan. Daripada Abu Rafiq radhiyallahu anhu, dan selain daripada Abu Rafiq meriwayatkannya secara marfu', beliau berkata, sabda Nabi SAW, la ulfiyanna, janganlah aku mendapati salah seorang daripada kamu, lihat kepada Sahara pada baris yang pertama, la ajidanna, janganlah mendapati salah seorang daripada kamu janganlah aku mendapati salah seorang daripada kamu bersandar di atas tempat sandarnya, ya'tihi amrun, datang kepadanya sesuatu perintah yang aku telah perintahkan kepadanya, maksudnya hadis yang ada perintah Nabi, ataupun sesuatu larangan tentangnya, maksudnya ada hadis tentang larangan, lalu dia menolak seraya berkata, la adri, aku tidak tahu, ma wajadna, apa jua yang ada dalam kitab Allah sahaja, ittaba'nahu, itu yang kami ikut. Maka Nabi SAW bagi amaran, jangan jadi macam ni. Dan memang ada golongan begini yang mana mereka memang tolak hadis, mereka memang tolak hadis dan hanya nak beramal dengan Al-Quran sahaja. Terus hadis ini ismuhu Aslam. Abu Rafiq adalah hamba yang Nabi telah merdekakan. Namanya adalah Aslam. 2663, terus. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala, ketahuilah, hal asa, maksudnya qad qaruba, ketahuilah sesungguhnya telah dekat waktu seseorang yang mana telah sampai kepadanya hadis daripada sabdaanku, wa huwa muttaqi, maka dalam keadaan dia bersandar, nak menunjukkan sombongnya, ala arikati, di atas tempat sandarnya, lalu dia berkata, bainana wa bainakum, antara kami dan kamu hanya Al-Quran, fama wajadna fi halalan, apapun yang kami dapati halal dalam Al-Quran kami anggapnya halal, dan apa jua yang kami mendapati dalamnya haram kami haramkan. Maka pada waktu itu mereka tolak hadis Nabi SAW. Dan sesungguhnya apa yang telah diharamkan oleh Rasulullah adalah sama seperti apa yang telah diharamkan oleh Allah. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib daripada sanad ini. Bab yang ke-11 berkenaan tentang larangan menulis ilmu. Ini pada awal Islam Nabi larang daripada tulis apa-apa kecuali hanya Al-Quran. 2664, terus hadis yang terakhir, terus.
Daripada Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala beliau berkata, ista'zanna Nabi, kami telah meminta izin kepada Nabi untuk menulis sabdaan-sabdaan Nabi. Falam ya'zan lana, maka Nabi tidak izinkan. Maka ini adalah di awal Islam, bab yang sebelah menerangkan akhirnya Nabi SAW izinkan. Kenapa Nabi tak izinkan? Supaya tak bercampur aduk dengan wahyu. Supaya tidak bercampur aduk dengan wahyu. Wahyu Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat, insya-Allah. Kita sambung muka surat ataupun riwayat 2665 pada jam 2 tengah hari esok, insya-Allah. Okay, terima kasih semua. Jumpa lagi.